Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa tabi'a tariqahu wa hadiyahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu dalam siri yang ke-6 pada kali ini, membincangkan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Di mana pada siri ini kita akan membincangkan tentang konsep ketuhanan. Yang kedua, kita akan bincangkan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Yang ketiga, pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Allah Taala sebagai Tuhan yang maha hebat. Yang kelima, zat dan sifat Allah. Dan yang keenam adalah tentang matlamat dalam bertuhan. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam semua agama membincangkan tentang konsep ketuhanan, yang secara umumnya semua agama ini menganggap Tuhan mereka Tuhan yang hebat, Tuhan yang cukup powerful, yang sangat berkuasa, yang menyebabkan mereka menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan mereka. Dan inilah secara umumnya konsep yang dipegang oleh semua agama. Dan orang yang tidak beragama secara tidak langsung menolak tentang konsep ketuhanan ini, dan mereka menganggap Tuhan tidak perlu, Tuhan tidak ada kuasa, Tuhan tiada penting dalam kehidupan mereka. Bagi semua-semua agama ini, oleh kerana mereka mengakui tentang kehebatan Tuhan, maka seharusnya Tuhan itu kekal dan Tuhan itu terus wujud tanpa ada noktah yang terakhir kepada Tuhan. Ini penting untuk menjamin manusia supaya selamat. Kalaulah katakan Tuhan itu mati separuh jalan dan manusia akan hidup lebih lama daripada Tuhan, maka apa ertinya Tuhan sekiranya Tuhan itu tidak kekal dan Tuhan itu mati, sedangkan manusia akan terus hidup. Sebab itulah semua agama secara umumnya mengakui kehebatan Tuhan dan menerima kewujudan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, menerima sifat Tuhan itu mestilah kekal, ada dan tanpa akhirnya. Sekurang-kurangnya Tuhan itu wujud selepas kewujudan ataupun selepas kematian manusia. Kerana Tuhan itu perlu menjaga manusia, perlu menjaga alam, dan oleh kerana itulah Tuhan itu perlu kekal buat selama-lamanya. Yang kedua, konsep ketuhanan yang ada dalam semua agama ini, Tuhan itu mestilah membawa sesuatu yang baik kepada manusia, sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Sekiranya Tuhan itu membawa keburukan kepada manusia, apa ertinya ia sebagai Tuhan? Dan sinilah konsep semua agama bersangka baik dengan Tuhan, menganggap dan menerima apa-apa yang datang daripada Tuhan itu membawa manfaat kepada manusia, sama ada sekarang ataupun akan datang. Walaupun apa yang dijadikan oleh Tuhan itu mungkin tidak baik untuk manusia dalam masa yang terdekat. Contohnya membawa banjir ataupun membawa kebakaran, kemalangan, ataupun adanya binatang-binatang buas ataupun binatang yang membawa mudarat kepada manusia. Tetapi semua perkara itu, walaupun dia membawa yang tidak baik kepada manusia pada jangka masa yang terdekat, tetapi ia membawa kepada manusia manfaat dalam jangka masa yang panjang. Ataupun ia membawa manfaat kepada manusia yang lain
dari sudut yang lain, contohnya dengan adanya nyamuk, dengan adanya ulat, dengan adanya lalat yang tidak bermanfaat kepada manusia pada zahirnya kerana lalat membawa mudarat ataupun nyamuk membawa penyakit kepada manusia. Tetapi disebabkan oleh penyakit ini, dia telah pun membuka banyak peluang kehidupan, banyak peluang pekerjaan dan pendapatan kepada manusia. Ini penting untuk manusia melihat apa-apa yang datang daripada Tuhan untuk manusia. Walaupun pada zahirnya dia membawa sesuatu yang tidak baik, tetapi pada hakikatnya dia membawa sesuatu yang bermanfaat kepada manusia untuk jangka masa yang panjang, mahupun kadang-kadang dalam jangka masa yang pendek pun dia membawa manfaat kepada manusia. Dan inilah konsep ketuhanan yang yang ada dalam semua agama, menganggap apa-apa yang datang daripada Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang membawa maslahah kepada manusia sekarang ataupun akan datang. Yang ketiga, dalam konsep ketuhanan ini ialah pengakuan manusia bahawa Tuhan itu mestilah mengetahui semua perkara. Tuhan itu tahu dalam semua perkara. Kerana Tuhan yang menjadikan manusia, mana mungkin Tuhan menjadikan manusia itu tidak tahu. Bukan sekadar Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menjadikan alam. Bukan sekadar Tuhan menjadikan alam, Tuhan menjadikan benua bintang dan apa-apa semua selain daripada Allah Ta'ala, semuanya dijadikan oleh Tuhan. Maka oleh kerana itu, Tuhan itu dalam konsep yang dipegang oleh secara umumnya oleh semua agama ini, mengakui bahawa Tuhan mestilah mengetahui semua perkara. Yang keempat dalam konsep ketuhanan ini, mencipta dan mengurus alam semesta. Oleh kerana Tuhan merupakan pihak yang tertinggi yang mencipta manusia, oleh kerana itu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menjaga kebajikan manusia, Tuhan menguruskan alam, Tuhan menguruskan sungai, Tuhan menjadikan segala-galanya dicipta oleh Tuhan dengan kuasa yang tertentu, yang kuasa yang tidak terhad. Maka yang kelima ialah Tuhan mestilah mempunyai kuasa yang cukup baik, yang cukup hebat, yang boleh kita kata tidak terhad. Ini yang dipegang oleh semua agama, yang mungkin ada agama ada kurang dan lebih, tetapi secara umumnya inilah definisi, inilah konsep yang dipegang oleh agama tentang ketuhanan, yang menggambarkan Tuhan mereka adalah Tuhan yang hebat, yang dengan demikian itulah Tuhan itu perlu disembah, Tuhan itu perlu untuk dipatuhi, Tuhan itu perlu untuk diikuti segala suruhan-suruhan yang datang daripada Tuhan. Yang seterusnya ialah kita melihat pula daripada konsep, daripada perspektif Islam. Bagaimanakah perspektif Islam dalam memahami dan juga dalam menanggapi soal ketuhanan? Dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, Islam mengakui Tuhan merupakan mestilah sesuatu yang kekal. Oleh kerana itu dalam sifat Allah Ta'ala yang wajib kita percaya ialah Allah Ta'ala bersifat wujud, bersifat qidam, bersifat baqa dan mukhalafatul hawadis. Tidak boleh sama dengan mana-mana manusia. Dan inilah menekankan tentang aspek keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah Ta'ala dalam agama kita, dalam Islam ini tidak boleh syirik, tidak boleh disekutukan. Kerana Tuhan itu mestilah satu, satu-satunya Allah Ta'ala yang ada, tidak ada boleh dua, tidak ada boleh tiga, dan Islam menekankan tentang konsep ini. Dan dia mungkin berbeza dengan agama-agama yang lain. Kerana agama yang lain mungkin ada menerima Tuhan lebih daripada satu, dan Islam menolak konsep berkenaan kerana Islam menganggap dan meyakini Allah Ta'ala itu bersifat satu esa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Yang seterusnya dalam konsep ketuhanan Islam ini ialah Allah Ta'ala tidak boleh menyerupai mana-mana rupa manusia yang boleh diimajinasi oleh manusia. Dengan kata lain,
sekiranya Allah Ta'ala itu yang difikirkan oleh manusia menyerupai mana-mana rupa yang dalam fikiran manusia, inilah rupa Tuhan ni besar, Tuhan ni begini, Tuhan ni begini, itu semua itu tidak wajar dan tidak boleh. Sebagaimana yang kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, tidak boleh serupa dengan mana-mana manusia. Yang ketiga ialah Allah Ta'ala itu wajib mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mustahil mempunyai sebarang sifat kekurangan. Ini untuk memastikan bahawa Allah Ta'ala berkuasa sepenuhnya. Oleh kerana Allah Ta'ala berkuasa sepenuhnya dalam semua perkara, mana mungkin Allah Ta'ala mempunyai sebarang sifat kekurangan. Kita meyakini mustahil Allah Ta'ala mempunyai sebarang sifat kekurangan, dan kita meyakini Allah Ta'ala mestilah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan sekurang-kurangnya orang Islam meyakini dan mempercayai mengira 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya dalam konsep ketuhanan ini, Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala itu ada, tetapi kewujudan Allah Ta'ala itu tidak dapat dilihat oleh manusia di atas muka bumi ini. Manusia tidak dapat melihat Tuhan, walaupun Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala ada, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Di akhirat nanti, insya-Allah kita akan dan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang sabit dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itulah konsep ketuhanan ini mungkin berbeza di antara Islam dan agama-agama yang lain, tapi apa yang pasti ketika mana kita mempelajari dalam sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, khususnya dalam ilmu tauhid, inilah perkara yang cuba untuk kita yakini dan pastikan. Yang pertama, kita pastikan i'tiqad dan kepercayaan kita, gambaran kita, keyakinan kita tentang Tuhan itu betul, dengan gambaran yang betul, dengan kefahaman yang betul. Yang kedua ialah bukan sekadar kita meyakini kewujudan dan gambaran konsep ketuhanan itu. Lebih penting daripada itu ialah kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita dalam perbincangan konsep ketuhanan ini banyak dibicarakan tentang pembuktian kewujudan Tuhan. Khususnya dalam agama Islam ini sangat menekankan tentang soal pembuktian kewujudan Tuhan. Yang pertama, bagi mengelakkan manusia yang menolak Tuhan, golongan atheist. Yang kedua, bagi mengelak daripada kumpulan syirik yang menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga yang ketiga ialah menolak konsep-konsep yang salah dan khurafat yang sesat tentang agama. Dalam pembuktian kewujudan Tuhan ini, kita orang Islam meyakini Allah Ta'ala tidak melihat, tidak dapat dilihat oleh mata manusia di dunia ini. Manusia tidak dapat melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Tapi insya-Allah di akhirat dapat kita lihat. Walaupun demikian, walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kepala manusia, tetapi kewujudannya dibuktikan menerusi wahyu, kewujudannya dibuktikan menerusi sains, logik, dan juga menerusi sains. Boleh dibuktikan dengan tiga-tiga perkara ini. Yang pertamanya dibuktikan menerusi wahyu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Dalam wahyu, dalam Al-Quran disebutkan jelas Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad, Allah lah tempat untuk menjadi tumpuan. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala itu tiada serupa dengan mana-mana manusia. Ini menandakan pembuktian menerusi wahyu, dan wahyu itu sendiri, Al-Quran itu sendiri merupakan suatu bukti kepada kebenaran Al-Quran dan juga dalam agama. Seterusnya dalam ayat yang lain, banyak terdapat ayat-ayat yang lain, cuma
saya mengemukakan dua ayat ni sahaja. Yang kedua ialah Allah Ta'ala menyebutkan alam tarau, tidakkah kamu melihat annallaha sakhkhara lakum, Allah Ta'ala telah memudahkan kepada kamu, Allah telah mengurniakan kepada kamu ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah Ta'ala telah mengurniakan, melimpahkan kepada kamu nikmat yang banyak, zahir dan yang batin. Ini nak cerita tentang pembuktian manusia wahyu. Banyak Al-Quran yang telah menyebut tentang pembuktian ini. Cuma di sini kita hanya menyebut dua perkara sahaja, dua ayat sahaja. Yang ketiga, pembuktian manusia logik. Di mana pembuktian manusia logik ini dapat kita lihat. Yang pertama, banyak perkara yang tidak dilihat tetapi kita mengakui kewujudannya. Banyak benda yang kita tak tengok pun, tetapi kita mengakui kewujudannya. Sebab dibuktikan, sebab kita fikir secara logik akal. Apa yang kita fikir secara logik akal? Yang pertama, nothing cannot create something. Dalam bahasa Inggeris, perkara yang tiada macam mana boleh mencipta ada? Kerana benda daripada kosong, macam mana kosong boleh mencipta satu? Kan? Jadi perkara yang mengikut hukum akal, kan, benda yang ada, something can create something. Benda yang ada boleh mencipta ada. Jadi oleh kerana itu dalam pembelajaran ilmu tauhid kita belajar tentang hukum akal. Ada tiga perkara yang kita belajar dalam hukum akal. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang mustahil, yang ketiga yang harus. Yang wajib yang mesti ada. Mesti ada. Yang kedua, kan, mustahil, mesti tiada. Kan? Bila sebut ada ni ada dua benda. Ada tiga perkara. Yang mesti ada, yang boleh ada, dan boleh tak ada. Dan yang ketiga ialah yang mesti tiada. Ini tiga perkara ini. Oleh kerana itu, bagi kita sebagai manusia dan alam ini perkara yang harus. Boleh ada dan boleh tak ada. Kewujudan Tuhan wajib ada. Mesti ada kewujudan Tuhan. Dan yang ketiga mustahil. Tuhan dua, Tuhan tiga, benda yang tak mungkin akan berlaku. Ini hukum akal yang dia belajar sebagai asas dalam ilmu akidah dan ilmu tauhid. Semuanya ialah untuk membuktikan secara logik bahawa Allah Ta'ala itu ada. Dan kalau kita lihat dalam kaedah dalam bahasa Inggeris disebut nothing cannot create something, ialah benda yang ada, benda yang tiada. Macam mana benda yang tiada boleh mencipta ada? Maka mestilah bermula perkara itu dengan ada. Bermula perkara dengan ada. Kan? Kerana ada itulah boleh mencipta perkara yang lain. Kalau bermula perkara itu dengan tak ada, macam mana perkara ni, macam dunia ni akan wujud? Kan? Jadi ini logik yang kita pegang. Kerana benda yang tak ada, macam mana nak mencipta ada? Kalau kita lihat dalam perbalahan ataupun dalam dua perkara inilah, antara telur dan ayam. Telur dan ayam, siapa dulu? Antara telur dulu ke ayam dulu? Telur ataupun ayam? Tuan-tuan nak jawab apa? Nak jawab telur dulu ke ataupun nak jawab ayam dulu? Siapa yang lebih dulu? Kerana telur, nak ada telur mesti ada ayam. Nak ada ayam mesti ada telur. Kan? Dua-dua ni menggambarkan bahawa, kan, mestilah perkara tu bermula daripada ada. So bermula daripada ada, daripada mana ayam ini? Daripada mana telur ini? Kan? Jadi kita meyakini yang antara yang dulu di antara ayam dan telur ini ialah Allah Ta'ala dulu. Jawapannya Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala yang mencipta telur ataupun Allah Ta'ala yang juga mencipta ayam. Mana dulu? Wallahu alam. Sebab kita pun tak ada ahli sejarah, catatan sejarah yang sebut telur dulu ataupun ayam dulu. Wallahu alam. Tapi yang pasti yang lebih dulu daripada kedua-dua ini Allah Ta'ala. Tak ada telur dulu ke ayam ke, wallahu alam. Tapi yang pasti yang lebih dulu daripada itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sinilah kita katakan bahawa yang wajib untuk kita meyakini tentang kewujudan Allah Ta'ala, kerana tak mungkin alam ini jadi bermula daripada zero. Mestilah bermula daripada sesuatu, iaitu kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga lah pembuktian melalui sains, di mana dalam sains ini terdapat banyak ayat-ayat Quran yang membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malahan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ni, inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, peredaran siang dan malam merupakan tanda-tanda kepada orang yang berfikir, kepada orang yang berakal, kepada orang yang berfikir. Tengok Allah Ta'ala sebut tanda-tanda, ayat. Ayat ini dalam bahasa Arab bermaksud tanda, bermaksud bukti, bermaksud fakta yang perlu untuk difahami dan juga diyakini oleh manusia. Jadi kan fakta, bukti, data dalam bahasa Arab ayat, tanda-tanda, bukti kan. Jadi mungkin dalam bahasa Melayu ayat ni lain. Ayat ni dalam bahasa Melayu gabungan daripada beberapa perkataan, maka dia jadi ayat. Itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab ayat ni bermaksud tanda ataupun bukti kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam yang menggambarkan tentang ayat tanda-tanda bukti ni, kita dapat lihat melalui sains. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang oksigen di angkasa. Di mana dalam ayat dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut mereka yang naik ke langit kan, ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang naik ke langit ini dayiqan harajan, akan sempit dadanya, akan susah kerana tak ada oksigen. Itu gambaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang tidak mendapat hidayah. Orang yang dapat hidayah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Orang yang Allah Ta'ala ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah Ta'ala melapangkan dadanya untuk Islam. Manakala orang yang Allah Ta'ala mahukan dirinya sesat, Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit, seperti mana naik ke langit. Jadi naik ke langit ni dada sempit. Sebab apa dada sempit? Sebab isu oksigen, tak ada oksigen di udara. Jadi di sinilah kita kata Allah Ta'ala telah pun membincangkan tentang isu oksigen di angkasa ini lebih awal lagi. Sebelum datangnya saintis, Allah Ta'ala telah pun berbicara tentang soal alam ini. Yang ketiga ialah tentang teori Big Bang. Big Bang teori. Di mana dalam Big Bang teori ini Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, anna samawati wal ard kanata ratqan. Sungguhnya langit dan bumi ini sebelum ini ratqan, sebelum ini bercantum. Fafataqnahuma, lalu kami pecahkan keduanya. Jadi nak cerita tentang teori Big Bang ini disebutkan dalam Al-Quran, dan menggambarkan bahawa Al-Quran telah pun tahu tentang teori ini, kerana Allah Ta'ala telah pun menyebutkan ratqan, lalu fafataqnahuma, lalu Allah Ta'ala telah pun memecahkan teori ini, memecahkan alam ini menjadilah satu letupan yang besar. Begitu juga dalam pembuktian dalam Al-Quran tentang bumi ini bulat, juga disebutkan tentang yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah Ta'ala melingkarkan malam ke atas siang dan siang ke atas malam. Di mana perkataan yukawwir ini diambil daripada perkataan kurah. Kurah, bola. Kan? Bila sebut bola, dia mestilah bulat ataupun bulat bundar. Dia bukan bersifat empat segi. Maka di sinilah difahami bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran lebih awal lagi daripada yang dijumpai oleh sains, menandakan bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang mendahului sains. Kalau Allah Ta'ala tak tahu, macam mana Allah Ta'ala boleh menyebut tentang perkara ini? Seterusnya pembuktian juga dapat kita lihat daripada penciptaan Allah Ta'ala kepada mata. Kan, di mana mata manusia ni telah pun diberikan bermacam-macam bentuk urat yang cukup kompleks dalam mata kita, yang menafsirkan satu-satu objek, dan akhirnya akal kita menafsirkan ini gelap, ini hitam, ini merah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan mata manusia dengan mata haiwan, dia memberikan erti yang tidak sama dan gambaran yang tidak sama. Mata manusia dengan mata haiwan tak sama. Mata manusia boleh berkelip, mata ikan mana boleh berkelip. Mata ikan ada kelopak mata macam kita. Walaupun dia ada mata, tapi penglihatannya tidak sama. Kan? Ada binatang yang boleh melihat malam, pada waktu malam, dan ada binatang yang tidak dapat melihat pada waktu siang. Kan? Mata-mata manusia dan mata haiwan tidak sama. Sebagai contoh kita lihat, kan, apa yang dilihat oleh spider, kan, bila melihat seekor zebra, kan, dia melihat, penglihatan dia tak sama dengan penglihatan kita. Penglihatan dia mungkin kecil begini.
kan? Walaupun melihat benda yang sama. Manusia melihat begini. Tetapi kalaulah seekor singa, dia melihat zebra tu dengan penglihatan dia begini, kan? Warna dia tak sama dengan warna yang ada pada mata kita, kan? Mungkin kita melihat alam ataupun langit itu warna biru, mata dia melihat dengan warna merah, kan? Kalau pula lebah melihat gaya warna yang dilihat oleh lebah tu tak sama dengan warna yang dilihat oleh manusia. Ini contoh bagaimana yang mencipta manusia itu, kan, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mencipta mata itu dengan kualiti yang tidak sama, dengan spesifikasi yang tidak sama. Dan kalaulah bukan yang dicipta oleh manusia, bagaimana manusia, bagaimana kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang berkuasa, bagaimana Allah Taala boleh menjadikan perbezaan di antara mata manusia. Ini yang menggambarkan kekuasaan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita melihat apa yang dibincangkan dalam sifat 20 tentang zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dibincangkan tentang zat, sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsih, wahdaniyat, dan seterusnya sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, dan sifat ma'nawiyah. Ini semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang saya tidaklah nak memperincikan tentang sifat-sifat ini, tapi sifat-sifat ini adalah sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggambarkan kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lebih penting daripada itu ialah apabila kita mempelajari dalam konsep ketuhanan ini, kita kena sedar apa matlamat kita belajar. Matlamat kita belajar ialah untuk mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan manusia dan menjadikan alam. Bukan sekadar manusia, tapi Tuhan yang menjadikan alam. Yang kedua ialah meletakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita meletakkan ketaatan kita dan kepatuhan. Bukan sekadar mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah kita meletakkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kita menerima ketetapan Allah Ta'ala adalah ketetapan yang terbaik, kan? Di mana apabila kita mengakui kehebatan Allah, kekuasaan Allah, dan kita mengakui Allah lah yang sangat hebat, lalu akhirnya kita perlu mengakui kelemahan yang ada pada manusia, kekurangan yang ada pada manusia, kekerdilan yang ada pada manusia. Bila kita mengakui kekerdilan kita, kelemahan kita, maka akhirnya di situlah kita akan rasa tunduk, kita akan rasa patuh, dan kita akan mencapai matlamat dalam hidup kita ini untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang kita cuba bincangkan dalam konsep ketuhanan, iaitu mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang hebat, dan kita mengakui kekerdilan kita, yang seterusnya kita mengakui dan kita perlu patuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang cuba disampaikan dalam siri ini, supaya kita tahu apa tujuan kita belajar tentang konsep ketuhanan, dan kita tahu Tuhan itu dengan konsep yang betul, yang akhirnya kita boleh ikut, kita boleh patuh, dan kita boleh mencapai redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.